Maka dengan itu penting bagi kita sebagai masyarakat, rakyat yang berbagai anutan agama, bagai keturunannya, the way forward for the country, masa depan negara ini banyak bergantung kepada penyatuan, perpaduan rakyat berbagai kaum anutan agama di negara ini. Tidak ada artinya kita hanya berpaksikan satu landasan kepada kaum kita, kepada agama kita, kepada bangsa kita. Kalau sekiranya tidak ada penyatuan rakyat, tidak mungkin akan dapat kita jamin pembangunan, kemajuan, keselamatannya. Hari ini negara Amerika Syarikat, sebuah negara yang terbesar di dunia, bukan hanya dari segi ekonominya, dari segi kekuatan, ketenteraan dia. Boleh bayangkan, dia boleh tekan button, satu negara akan hancur dengan nuclear power dia. Dia hanya mencetak duit tanpa hanya menunggu pelapor datang. They can bring us the one, and they can just do what they want. Hari ini Amerika Syarikat, negara yang diantara terkuat di dunia, bergelut dengan masalah perkauman, masalah agamanya. Kenapa bila Donald Trump mengambil tampuk pemerintahan negara Amerika Syarikat, dia berlandaskan dengan white supremacy. Dia nyatakan bahawa orang putih itu ialah Tuhan, orang putih itu ialah segala-galanya di Amerika Syarikat. Hari ini orang hitam menjadi sasaran. Hampir 1 bulan, tiap-tiap bulan orang hitam menjadi mangsa oleh kerana apa yang digelarkan the white supremacy. Adakah ini jadi hala tuju kita di negara Malaysia? Adakah ini kita nakkan supaya generasi yang mendatang bertelengkar, bergaduh, berbunuh antara satu yang lain, seperti apa yang berlaku di Timur Tengah, di tanah Arab, di Afrika? Tidak mengira bangsanya, tidak mengira agamanya. Wa'ima orang Arab dengan Arab itu berbunuh antara satu dengan yang lain oleh kena mazhab-mazhabnya itu. Sunninya, Syiahnya, Wahabinya. Arab sama Arab. Dia pancung, dia bom, dia bunuh. Tidak mengira seorang insan, sama ada ibu yang sedang mengandung, sama ada anak tidak berdosa, bukan berdaftar menjadi satu ahli politik ataupun pahaman, tapi anak itu turut terkorban oleh kena tangan-tangan yang tidak berpegang dengan dikatakan itu tidak berlandaskan agamanya, bangsanya, pahamannya itu. Hari ini kita harus melihat apa yang kita telah capai kemerdekaan di Malaysia ini. Seperti yang saya nyatakan, ianya penting bagi kita untuk memastikan supaya kekentalan perpaduan rakyat ini menjadi tunggal kepada kita di negara Malaysia, apatah lagi di peringkat negeri Sabah ini. Mana mungkin saya boleh jadi Ketua Menteri di Sabah ini kalau hanya orang Bajau yang undi, kalau hanya orang Bajau yang sokong. Bila saya jadi Ketua Menteri, saya terus digelar Ketua Menteri Sabah. Tapi bukan saya Ketua Menteri Bajau, saya Ketua Menteri rakyat Sabah, bukan mengira bangsa agamanya. Bila saya sakit, doktor saya India, Datuk Nathan. Bukan dikiranya saya Bajau, dia India. Diinjeknya saya, diobatnya saya. Bukan bila dia bagi obat, oh Bajau ini bukan India. Bila kita menunaikan solat itu, ibadat yang diperintahkan oleh Rasulullah Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadat kita, hidup kita, amalan kita lillahi rabbil alamin. Tidak
Tidak ada bila imam itu duduk, sama ada dia Arab kah, sama ada dia Bajau kah, sama ada dia Suluk kah, sama ada dia Kedazan kah, sama ada dia Dusun kah, Mualaf kah. Bukan ditanya oleh makmum, saya patut jadi imam, itu bukan kau. Agama itu bukan mengenal bangsa, tapi amalannya. Dan letak di situ imam, maka kita harus mengikut imam yang afdal dan sempurna. Kita berpegang dan berpaut. Takkan kita kira si Justin sudah pun menggunakan label logo warisan, kita pikir dia orang roket. Undi dia. Orang Melayu kena undi si Justin. Bukan pasal dia Cina, tapi dia wakil kita menjadi camat di kawasan. Si Andi undi dia. Bukan pasal dia Bugis. Undi si Amrullah bukan pasal dia Bugis. Si Andi suaminya orang Bajau. Kalau dia tidak diundi, si Andi, si Justin, kalau si Amrullah tidak diundi, ketua menteri orang Bajau tidak akan ketua menteri itu. Hadirin yang dirahmati sekalian, saya sudah lama berpolitik ini, 35 tahun sampai berubah sudah. Si Hamud ini anak buah saya ketua dorang ini, saya punya pemuda dulu. Hamud, beritahu ini, saya bos dorang ini, bukan dorang pemuda bimbingan saya, semua saya bimbing. Termasuk si Taufik itu, yang bimbang sangat. Dulu begaduh di Tawau, saya bawa dia, saya yang angkat dia di Palung itu, jadi ketua bahagian Tawau. Pindah dia, bawa dia dari Tawau supaya pindah dia Penajah, ketua bahagian Tawau itu. Saya naik presiden dulu. Jangan bimbang saudara mulia. Apabila pasti kita tidak boleh menang, saya bertanding parlimen sempurna termasuk apa saya menang. Akan warisan tidak boleh menang. Hadirin yang dirahmati sekalian, pilihan raya ini cukup penting kepada kita. Pasal apa? Kita masuk dalam gelanggang politik ini, banyak cabaran, banyak rintangan dia. Saya tahu, saya sedar, terkadang itu saya dipahamkan si Najib baru datang ke Tawau. Betul. Oh, dihentamnya dia bilang, ekonomi Sabah ini berturut-turut 2 tahun merosot. Macam mana dia tahu? Bukan Menteri Keuangan dia, saya Menteri Keuangan dia. Apa dia tahu berapa surplus lebihan duit Sabah ini dalam bank? Dia tidak tahu. Saya tahu. Jauh baik daripada masa diperintah oleh si Musa. Mana mungkin masa Musa dulu jadi ketua menteri dia berutang bond. Dia utang bond 1 bilion ringgit. 1 bullet payment. Dibayar cuma jangka masa pendek 1 tahun. 1 bullet payment. Dia pinjam duit. Saya tidak tahu untuk apa. Sekali saya tengok 500 juta dipakainya di Johor. Kau pakai duit orang Sabah mau bangun Johor, pandai betul itu orang itu. Dia bilang UMNO biain baik. Lupang lain adalah hati itu. Saya pemimpin BN dahulu. Saya pemimpin UMNO dahulu. Saya bukan melompat, saya tegur dia.
takdir parti, takdir negara dengan baik, akan rosak negara Malaysia, akan tercemar nama Malaysia, bukan di rantau Asia, di peringkat dunia, kalau tidak ada siasatan diambil terhadap Wan MDB itu. Saya minta dia siasat, saya pula disiasat di jail. Tidak cukup siasat, dipecat saya dari AMNO, digantung, dipecat menteri. Bukan saya melompat masuk. Saya ini bukan kaki lompat. Tapi bila saya sedar, saya tahu Tun Mahathir pun tidak melompat. Dipecat dia. Bukan takat dipecat daripada AMNO, dipecat daripada Bersatu, parti yang tumbuh, parti yang dia bina di negara ini. Saya tahu. Seumpama rumah, dia yang pasang tiang, dia yang pasang dinding, dia yang pasang atap, dia buat bilik-bilik dalam rumah itu. Sudah ada bilik, sudah ada banglo, dipecat dia. AMNO diharamkan 1985. Bergelut AMNO. Parti ini paling banyak anak AMNO ini. Masih beranak saja kerja dia. AMNO melahirkan semangat 46. Bertumbung Tun Karzali dengan Tun Mahathir. Lepas lahir semangat, dilahirnya keadilan. Lepas lahir keadilan, lahir lagi Bersatu. Punya banyak anak. Anak-anak AMNO, dia apa sini? Itu yang calon harapan, calon PCS. Parti yang bercinta, cukuplah apa cinta lagi kamu mau? Sudah ada bini ini, sudah ada anak. Apa matlamat parti ini? Siapa presiden harapan? Silaji. Kemana mau dibawa sampai ini? Ke Pufut? Parti cinta. Diambilnya dari Sir Wilfred Bombering. Dulu parti KDN, sekarang ini parti Pufut. Bukan Pufut, Kimanis. Apa matlamat mereka? Matlamat mereka bukan membela rakyat. Matlamat mereka ialah untuk jadi ketua menteri saja. Pasal itu dalam sejarah Sabah ini paling banyak bertanding ketua menteri waktu inilah. Si Chong Kakyat, si Yong Tekli, si Musa Aman. Tidak Tuhan, si Musa ini. Saya angkat sumpah, tidak sampai 2 bulan, dibawanya saya pergi mahkamah. Pasal apa dia bilang, saya ketua menteri yang sahih, bukan warisan punya presiden. Dia cakap. Saya bukan ketua menteri, dia yang ketua menteri. Bila saya ketua menteri, saya adakan sidang dewan. Undi percaya. Dia tidak hadir. Pasal apa dia tidak hadir? Tidak cukup orangnya. Dia takut hadir. Sudah dia tahu tidak cukup orangnya, baru-baru ini membeli lagi dia. Dibawanya saya pergi mahkamah, dia bilang dia yang ketua menteri sah. Lepas itu baru-baru ini mendesak kepada TYT, dia mau angkat sumpah. Berapa kali kalau kau ketua menteri yang sah, buat apa lagi minta angkat sumpah? Mau 2 kali mau jadi ketua menteri. Masakan orang tidak tahu, tidak kenal. Kita sebenarnya bukan tidak cukup jumlahnya, cukup jumlahnya. Memerintahnya di Sabah. Bukan takat orang bilang, orang tipu dengan kotak-kotak ditambah. Malahan sebenarnya kita cukup. Pasal apa cukup? Warisan, DAP, PKR, jumlah 29. Campur Jabri Kitingan, dia juga pembangkang 2, 31.
PN cuma 29 saja, kita sudah 31. Jam 11 Jabri Kitingan masih hidup. Itu tanya kalau saya cakap bohong. Dia telepon saya. Bila telepon dia mau jadi bentuk kerajaan bersama saya. Jabri, apa kau mau? Saya tahu dia ni macam-macam dia mau. Dia beritahu saya mau jadi timbalan ketua menteri. Saya tanya rakan-rakan saya. Bila saya tanya kawan-kawan saya, YB Daryl timbalan presiden, Tan Sri Ibrahim Manuddin penasihat, banyak lagi, Douglas Lin di rumah saya. Apa pandangan, apa pikiran mereka? Bolehlah, Datuk Sri. Pasal saya selaku presiden, saya tidak mau ambil tindakan satu orang. Orang bilang kita kena ada inclusiveness. Decision must be made together. Saya bilang, apa lagi kau mau? Ada lagi dia mau. Cuma nanti kita jumpa, baru kita cerita. Saya tunggu 1 jam. Saya tunggu setengah jam. Tidak timbul. Bila saya nampak rupa-rupanya dalam TV, sudah diserigaya dia sama simu saya. Bagus juga, sebagai rehat, saya berpeluh sudah. Sorry. Boleh. Oh dia? Kalau kat situ apa? Tadi jauh. Nak tadi tu ada di sini. Benda tu tak. Kalau pun ada kat sini aja. Hey. Awal sampai. Dari pun. Oh. Sama apa? Jadi yang biasa dia cakap apa sama 100% sama. 100% sama. Kami pergi lockdown lah dulu ya. Sama juga kan. Dia punya speed dari bulan Saya pun tidak tahu mau buat apa. Hadirin yang dihormati sekalian,
Si Jeffrey tadi. Sehingga sudah lupa ceritanya. Hilang dia. Bila dia hilang, saya nampak di TV. Rupa-rupanya di Srigaya. Sebelum itu bukan main. Dia lapornya sama MCC, SPRM, si Musa, dia laporkannya corruption. Dia berdebat di Dewan Undangan Negeri, dihentamnya si Musa. Musa pun hentam dia. Pasal itu dia pembangkang. Lepas itu, rupa-rupanya melompat dia. Tidak tahu melompat, saya tengok diumumkan dia jadi timbalan ketua menteri. Apa bezanya dia timbalan ketua menteri? Masa saya cakap dengan dia, saya pun setuju apa yang dia minta. Mungkin oleh kerana saya tidak ada duit, si Musa banyak duit, itu yang dipilihnya. Mungkin. Jangan kita berdosa nanti tiga orang. Pasal saya tahu saya bukan pilih orang. Di Tawau ini ada yang masuk parti warisan. Sekejap lagi lepas itu keluar dari warisan pula. Bukan main. Pakai baju putih, lepas itu baju biru. Lepas baju biru, tukar lagi warna merah. Berwarna-warni baju dorang. Lepas Mahyudin, si Zahid, presiden. Pegangan apa itu? Kita diberi mandat oleh rakyat untuk bukan melompat. Bayangkan, UMNO dan Bersatu bukan kerajaan di Malaysia ini, yang sekarang ini. Pakatan Harapan tumbangkan UMNO dan PAS pilihan raya telah lalu. Dari Perlis sampai ke Sabah kita tumbangkan UMNO dan pilihan raya lalu. Hari ini UMNO pula boleh jadi kerajaan. Macam mana UMNO boleh kerajaan? Wih, pintu belakang wih. Bukan pintu depan. Ada yang melompat. Betul tak? Oh, tolong tidak lupa ni cakap pasal kami ada maruah. Ada maruah. Mereka kesal kenapa Datuk Syafiee tidak ikut. Saya beritahu pasal apa saya mau ikut. 2 tahun lalu kita bersama tumbangkan UMNO. Dorang yang penjara saya. 2 tahun lepas itu diminta saya kerjasama. Bagus itu. Pasal apa mau kerjasama? Pasal mau dikasih jawatan. Saya bukan mengejar jawatan. Kalau saya mau jawatan, saya tidak tegur si Najib. Kau ambil video tu, pas sama dia. Saya tegur dia di rumah sebagai kawan. Masih kawan saya. Saya tidak bermusuh sama orang. Hari-hari dia hentam saya. Saya tidak balas itu. Pasal saya tahu. Bila saya nampak kita tegur UMNO, mana dalam sejarah di Malaysia UMNO kecundang selepas 10 tahun, UMNO kecundang selepas 60 tahun. UMNO kecundang bukan pasal UMNO menentukannya. UMNO kecundang bukan pasal si Najib menentukannya, si Zahid menentukannya. Yang menentukan siapa kerajaan, siapa YB di Apas, di Tawau, di Sabah, rakyat Sabah, orang Apas ini. Kalau kita mampu tumbangkan UMNO di Sabah, mustahil di Apas ini Amrullah. Boleh! Masakan tidak boleh? Boleh. Tapi jangan hanya boleh. Saya takut dibagi papain tukar baju. Kita berpolitik ini bukan pasal mau tukar baju. Kita beramal. Bila kita menawarkan diri, kita beramal. Bukan kejar jawatan, bukan kejar pangkat, bukan kejar harta. We want to serve the people. Kita mau berkhidmat untuk rakyat negara kita, negeri kita. Ini matlamat kita untuk ingin menjadi wakil rakyat.
Tapi bila kita minta supaya kita wakil rakyat, jangan kita paksa rakyat. Pasal kita beramal. Mana boleh paksa orang beramal ini? Kau paksa Tuhan kasih masuk saya surga. Kau beramal itu. Kau diterima tidak, kau tidak diterima. Tapi dalam perjuangan ini kena ada keikhlasan dia. Kena ada kejujuran. Insya Allah kalau kita jujur dalam perjuangan ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu dan bimbing kita. Pilihan raya lalu, cabaran yang kita lalui cukup banyak, rintangan yang kita lalui cukup hebat. Tapi kita yakin, in God we trust, change we must. Itu slogan kita. Pada Tuhan kita yakin, kita perlu ubah. Kita ubah sabar, sabar berubah. Macam mana perubahan sabar? Orang bilang apa? Orang buat ini sabar ini warisan baru sejak 26 bulan jadi kerajaan. Orang tanya saya. Baru 2 tahun saya perintah. Dia tanya. Saya tanya dong, 20 tahun, 60 tahun kamu perintah apa kamu buat? Dalam 2 tahun kita perintah, 40 tahun orang kampung tunggu tanah geran mereka. Tidak sampai 2 tahun, saya sudah sediakan geran tanah 10.000 lebih kepada orang-orang kampung yang tunggu geran 40 tahun. Oh, si Musa bilang saya punya kerja. Kerjanya orang menunggu 30 tahun tidak dibuatnya. Bila saya buat hasil geran saya bagi, dia punya kerja bagus punya. Dia utang saya bayar, oh itu bagus punya kerajaan. Mana ada orang berutang 1 bilion yang membayar saya bayar 1 bilion 2019. Jangka masa 1 tahun. Apa yang Najib tahu tentang ekonomi Sabah ini? Dia Perdana Menteri patut bantu Sabah waktu dia Perdana Menteri. Bukan bantu beli kapal. Bantu air di Sabah ini. Di Tawau masih ada masalah air di Tawau. Pilihan raya lalu dijumpa duit sampai beratus juta di pejabat jabatan air. Bukan 10 juta, beratus juta. Kamu nampak di TV kan? Tidak cukup di pejabat jabatan air, jumpa di bonet karita. Lepas itu dorong tuduh saya punya. Si Musa ketua menteri, dia jaga jabatan air. Bonet kereta bukan kereta saya punya duit. Bagus punya kerajaan. Dia orang yang curi, saya yang bersalah. Bagus punya pemerintahan. Sekali tengok tidak ada cash sudah itu. Juta duit tidak ada cash. Pasal itu bila saya ambil tampuk pemerintahan, saya tukar pengarah jabatan air, rompak jabatan air. Ialah mengambil masa. Bukan sekelip mata, baru saja 26 bulan ketua menteri, ampun jurung. Bukan kerjanya mudah, bukan kerjanya senang untuk kita merubah keadaan dalam jangka masa yang pendek. Tapi alhamdulillah, 10.000 geran tanah sampai. Hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap usaha kita dalam pilihan raya kali ini tentukan. Jangan bimbang sangat. Dalam perjuangan ini tidak ada rintangan yang tidak boleh diatasi. Tidak ada cabaran yang tidak boleh dilalui. Kita mampu melalui segala rintangan dan cabaran. Namun demikian, kita nak pastikan jangan kita tidak belajar macam mana ASNO kecundang, macam mana berjaya kecundang, macam mana UMNO terkubur di negara Malaysia itu. Parti itu hanya macam kereta itu.
kereta Ninja, umpama Toyota. Kalau di servis kereta, bagus kereta. Kalau kereta itu di start enjinnya berjalan. Macam begitu juga pati. Pati ini bukan ada nyawa. Pati ini tidak boleh jalan. Pati tidak boleh makan. Tapi membesarkan pati itu, menjalankan pati itu, bukan pati. Ahli pati itu boleh menguatkan. Hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap di Tawau ini tempatnya cukup baik, terkenal ini. Inilah Kuala Lumpur, orang sempurna, orang kunak, orang ladatu. Masa kecil saya datang kemari ini, maksud abang sepupu saya Datu Sapari kerja kerani di Teguan, di pejabat Tawau ini. Tahun 60-an itu. Saya ingat 64, 66 saya lupa. Waktu muda saya tidak sampai jalan, tidak ada jalan dari sempurna. Naik kapal itu. Kami naik kapal sampai ke Tawau naik kapal ini. Pasal waktu itu banyak sungai tidak berjembatan. Tidak boleh sampai. Sudah sampai ada jembatan sempurna ini, kayu balak punya besar. Besar-besar itu. Sampai 30-60 orang boleh pegang tangan sebesar itu kayu balak. Bukan setakat kayu balak yang ada. Harimau pun ada. Gajah pun ada. Jangan cerita payau. Payau paling banyak. Hari ini payau dengan gajah pun tidak ada sudah itu. Berkurangan. Bila saya ambil tampuk pemerintahan ini, apa yang kita lakukan? Saya haramkan pengeksportan kayu balak di Sabah. Pasal apa artinya? Tahun lalu saya pergi Jepun, pelabur Jepun buat kilang perabot komplain dengan saya. Chief Minister, kami tidak cukup kayu balak ini. Tidak ada cukup kayu untuk proses perabot ini. Dia tidak cakap Melayu lah, tapi dia cakap orang putih. Lepas itu saya beritahu dia, saya akan supply kayu. Tapi jangan buat kilang di Jepun, buat kilang di Sabah. Cuma saya tidak cakap dengan dia orang Jepun itu. Daripada saya bagi kayu sama orang bekerja, saya bagi kayu semua orang tahu ada kilang perabot supaya ada kerja orang tahu. Tahu daerah yang paling banyak kayu di Kelabakan ini. Satu kilang perabot pun tidak ada. UMNO sudah perintah berpuluh tahun. UMNO perintah berpuluh tahun di Tawau. Minyak kelapa sawit punya banyak. Sabah di antara tempat yang pengeluar terbesar kelapa sawit minyaknya. Tapi kilang pun tidak ada. 2 tahun kita perintah sudah ada kilang buat minyak masak. Banyak kilang lagi saya akan buat. Bukan hanya minyak masaknya itu daripada benih kelapa sawit. Tapi cuma 2 tahun ini. Budak 2 tahun pun belum tahu lagi berak kincing. Berlari pun susah. Betul? Yang dorang cakap apa kita buat. Yang dorang berpuluh tahun perintah si Musaman apa yang dibuat. Ambil kayu balak saja. Yayasan Sabah dianugerahkan tanah 1 juta lebih ekar di Sabah. 1 juta ekar. Kemana tanahnya? Hilang tanah. Hampir 700.000 ekar tanah hilang. Dibaginya sama kawan-kawannya. Siapa kawannya? Ramai kawan dia itu. Bukan ramai pada jumlahnya, tapi jumlahnya ramai, banyak dia dapat oleh kawan-kawannya. Hadirin yang dihormati sekalian,
Kalau saya sebut satu-satu banyak. Kemana tanah ini? Bagi dengan siapa? Bagi dengan si Albert Lim, bagi dengan si Majid Khan, bagi dengan si Amin Khan. Keluarganya, si Amin Khan bukan namanya, tapi nama keluarganya. Saya semua ada itu. SSM itu ada itu. Ya. Di Sopud itu, di tengah-tengah Sopud itu 50.000 ekar ada satu kilang. Rintis sendirian berharga. Tapi kilang itu dimiliki oleh Sopud 50%. Kilang itu dimiliki 50%. Oleh siapa? Keluarga si Musa itu. Itu tanah rakyat. Saya ketua menteri 2 tahun. 1 batang pun kayu balak saya tidak ambil. Kalau saya mau ambil, orang tahu tidak tahu. Betul. Bentawawasan ini siapa yang takbir? Calon Abbas. Apa jadi dengan duit bentawawasan? Nanti saya ceritain. Kenapa? Kasih jalan dia. Dia bilang dia yang calon paling baik. Calon baik. Bagi kontrak tidak ada peralatan. Yang bagi semua habis. Nanti saya beritahu satu-satu. Nanti saya datang balik. Saya cerita semuanya. Kita nanti bang itu. Amurlah. Lawan dia. Pasal apa si Justin jadi calon? Orangnya muda. Orangnya bijak. Pandai ini orang muda. Bapaknya pun sokong dia. Pasal itu dia jadi calon. Si Andi punya taat dia. Jadi calon dulu. Dia kalah. Sebenarnya dia tidak kalah, dia menang. Kali ini kau kasih menang. 200 saja undi. 170 kalau pindah 200 rupanya kurang. Pasal apa saya pilih si Amrullah? Ini anak orang Abbas, dilahirkan di Abbas dia. Saya kenal bapak dia, saya kenal abang dia. Bukan setakat saya kenal keluarga dia. Di Tawau. Saya teliti secara mendalam. Dia seorang anak muda dari Tawau yang mempunyai pengalaman pengurusan pentadbiran, pengarah JKR, pengarah sana sini. Patut saya lantik dia mengurus takbir sistem pengangkutan Kota Kinabalu. Dia tahu. Mau lantik dia, saya bagi arahan SS, saya bagi tahu lantik dia urus takbir sistem pengangkutan. Pas di KK pun tidak ada. Ada pas. Tapi sistem pengangkutan yang sistematik tidak ada. Tidak membolehkan orang dari Papar, orang dari Tuaran, orang dari Putatan, semuanya jam. Kota Kinabalu kalau pagi-pagi semuanya jam. Pasal macam mana jam? Sama-sama waktu datang. Jam 7, jam 8 disitulah orang pergi kerja. Di situ antar anak. Di situ juga muat sayur-sayuran sama ikan. Perlu ditakbir dengan baik. Bukan kita mau buat jalan raya bertingkat-tingkat. Manage traffic congestion yang ada. Sistemnya. Boleh mengurangkan jam. Ada sistem. Bukan tidak ada sistem. Mengenali dia. Sebagai orang muda, masih muda sudah beramal. Ada sekolah agamanya sendiri. Apa namanya? Anak-anak yatim, Al-Raudah. Belum jadi YB. Bukan mengundi anak-anak yatim itu dia gitu. Tapi dia beramal ini orang muda. Pasal itu saya lihat. Orang yang boleh beramal, orang yang mampu beramal, maka kita tunjukkan supaya amalan ini dia dapat tingkatkan, membantu rakyat di atas ini. Hadirin yang dirahmati sekalian, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan
kena kita pastikan kerjasama yang baik. Bayangkan Salih Pinjal dulu dia tanding dalam politik ini. Salih musim kita bertanding, orang undi kerja untuk kita. Hari ini kita dia bertanding, dia tolong orang. Ini bagus orang. Bagus nilai-nilainya. Begitu juga yang lain-lain. Datuk Omar Mama, Haji Abdullah, si Amin daripada dulu, semua si Frank pun semuanya, ketua penaja bahagian. Penaja dia dahulu. Masa orang tidak mau ikut dengan saya, dia yang ikut dengan saya. Tapi dia tidak minta jadi calon sampai rambutnya putih. Datuk Omar Mama, bekas ketua polis Negeri Sabah, bekas mantan. Ini Presiden Majelis Pembedaran Tawar. Nak berkongsi-kongsi itu. Ada orang Bugis, ada orang Bajau, ada orang Tidung di Sibati. Tapi dalam dunia, jangan kita semuanya mau telan, mau makan. Orang Bajau telan dari Sempurna sampai ke Datu, ke Bengkulan kami. Magsalu ba? Ang kita yung ba magsalu, sunapin kakano, ke Bengkulan ka ini. Kita ke Bajau sikit. Ya. Bang ya balik dia di si Mayudin ame akan masih Zahid ditumpan bangsa bila haula wala quwata. Dupangai nalah hati lu. Kamu undi Sinizam, kamu undi UMNO, belum tentu ketua menteri. Si Mayudin sudah umum, patinya ketua menteri. Tapi Bung Mokhtar bilang saya mau juga itu. Bukan setakat dia mau, si Hanifah pun bilang, "Mubalah, abang saya sudah tua, bagus kau berundur." Dia pun mau ketua menteri itu. Tidak cukup si Hanifah mau ketua menteri, Chong Kakir bertanding. Dulu sudah pensiun, balik pula. Disokongnya si Musa, lepas itu lawan si Musa pasal maju di Kudat. Lepas itu pegang tangan pilihan raya lalu. Bergabung pula dorang. LDP. Undi LDP bukan boleh perintah. Kalau undi DAP, undi si Andi, undi Amdullah, kerajaan warisan Bahamalubah. Pemerintahan Negeri Sabah hari ini bukan dipegang oleh Kuala Lumpur. Parti Kuala Lumpur tidak pegang. Yang memegang kuasa di Sabah ialah Parti Tempatan Sabah, Parti Warisan. 25 tahun lebih Sabah ditabir oleh BN. Calon bagi kursi semua cium tangan KL. Hari ini yang menentukan mana kursi, mana calon, Parti Tempatan Sabah yang menentukan. Ilun na marantangan bini perintah Sabah itu Parti Tempatan dia ambil KL dupangai nalah itu. Kita sudah perintah Sabah, Parti Sabah Tempatan yang takbir ini kita mau serah balik sama PN sama UMNO sama Bersatu. Lupalah hati itu. Pikir dengan baik. Bukan mudah. Bukan mudah ini. Bagi kita. Mau ambil balik kuasa itu. Menentukan. Pasal apa? Saya berpakat dengan PH. Pakat. Saya tidak mau PH. Masuk dalam gabungan. Saya beritahu Tun Mahathir. Saya beritahu Wan. Saya beritahu Anwar Ibrahim. Dahulu. Saya sekarang kerjasama. Saya beritahu kau kasih minus ini warisan, minus dia.
bukan plus. Pasal apa? Saya dulu dalam BN. Saya dulu dalam terkongkong gitu. Walaupun ku sudah merdeka. Mau bagi kursi, mau minta kursi, bang nyium tangan, bang kaca bengkak. Kita punya daerah, kita punya tempat, kita punya negeri. Kau mau minta dari Kuala Lumpur, apa punya pentadbiran ini? Takkan masa depan kita ditentukan. Yang menentukan siapa kerajaan bukan KL. Yang mengundi bukan Kuala Lumpur. Yang mengundi rakyat Sabah. Takkanlah tidak masuk dalam akal kita, pikiran kita. Cuma kita pikirkan papai. Ada 200, ada 100 masuk ke rumah, buka pintu. Pasal apa itu? Calon masuk. Apa dibagi? 100, 200. Tidak kaya kita dengan duit 200, bang. Mana mampu duit 100, 200 beli kereta itu? Tidak cukup untuk buat banglo itu. Maruah martabat kita orang Sabah bukan 200 ringgit. Bukan 300 ringgit. Kita ada maruah, kita ada martabat. Masa depan anak-anak kita tentukan di peringkat ini. Pasal itu bila kita berkuasa, semenjak kita mencapai kemerdekaan, perjanjian 63, saya tuntut, saya duduk semeja dengan Tun Mahathir. Tun, kita bina negara Tun. Saya sayang negara saya Malaysia Tun. Saya sayang orang Semenanjung Tun. Istri saya orang Kedai Tun. Lupa ngai nak kembalas sama anda itu. Bodoh apa itu tidak sayang sama bini itu? Saya sayang orang Kedai. Menantu saya orang Kelantan. Wakaf Cik Ye. Mana anak saya? Ada di sini. Wakaf Cik Ye. Orang Muar. Orang Sarawak. Malah anak Cina. Cucu Cina pun ada saya. Arwah mama saya beritahu Sensong. Takkanlah kita tidak boleh hidup bersama di negara ini, di dunia ini. Dicipta makhluk oleh Allah SWT, diturunkan segala-gala ini. Takkan Tuhan cipta orang Arab, orang putih, orang Afrika, orang India, orang macam-macam ada ini. Pasal apa itu? Supaya kamu boleh kenal, mengenal. Supaya kamu tahu dalam kehidupan. Orang Bajau tangkap ikan. Orang dusun, orang Bugis tanam sayur. Orang Cina buka kedai. Orang Cina tidak boleh makan ikan kalau tidak ada orang Bajau tangkap ikan. Orang lain tidak boleh makan beli gula, beli beras kalau tidak ada kedai yang diurus oleh Cina. Betul. Tapi sekarang orang Melayu pun sudah jual beras. Hadirin yang dirahmati sekalian, makhluk Tuhan. Saya ceritakan. Kalaulah kita umat, di rumah saya itu 6 ekor kucing itu. Kucing itu di rumah saya dipiara oleh cucu saya. Kucing itu bermain dengan cucu saya. Bukan Bugis kucing itu, bukan Bajau itu, bukan Cina itu. Dia tidak masuk sekolah itu. Dia tidak pandai cakap itu. Cuma dia cakap miau. Kalau lapar minta makanan, dia bising. Satu malam itu, satu hari saya bangun pagi-pagi lepas sholat subuh dengan istri saya. Kucing itu miau. Saya beritahu kesian kucing. Tidak ada ikan, tidak ada goreng ikan. Lepas itu tengok apa yang ada makanan, sardin. Saya bilang buka sardin, lepas buka sardin basuh, bagi makan. Kucing itu, kucing diam dia terus. Pasal perutnya kenyang dia. Dia mengejar tikus itu kucingnya. Kalau di rumah itu saya boleh hidup dengan kucing itu. Takkan ini binatang ciptaan Tuhan. Takkan kita manusia dengan manusia. Walaupun Cina, walaupun Bugis, walaupun Bajau,
Bersukuan berbangsa tidak boleh hidup satu rumah. Takkan tidak boleh. Boleh. Tapi jangan ada sifat-sifat pelampau kita dalam kehidupan ini. Mengenal bangsa, mengenal agama. Agama itu dengan agama dia. Selalu saya baca itu maksud. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budu. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidu ma'abadtu. Bendekan lakum dinukum waliyadin. Agama dia dengan agama dia. Agama kita dengan agama kita. Tuhan sudah perintah itu. Itu Al-Quran itu. Surah Al-Am. Surah Al-Am ini jangan caci agama orang lain. Jangan caci agama Tuhan orang lain. Kalau kau caci Tuhan orang lain, agama orang lain akan sakit hati. Bagaimana perasaan kita kalau dicaci agama kita? Kita sakit hati. Jadi jangan caci. Dalam pelembagaan Malaysia, Islam agama resmi, tapi agama lain bebas memerintah. Beramal, bukan memerintah, beramal di sana, di Malaysia. Jadi saya berharap sungguh tuan-tuan dan puan-puan, pasal saya ada program 3 tahun di mana itu di Kelabakan jauh. Jam berapa? Jam 3. Tanjung Batu, Lopon. Tanjung Batu Laut jauh. Tidak jauh. Pasal dia sebut Tanjung, lepas itu sudah Batu jauh. Baru laut ini. Kalau bagus tadi darat, Tanjung Darat bagus juga. Ini Tanjung Batu baru laut, di tepi laut. Dan saya berharap sungguh tuan-tuan dan puan-puan hari ini jangan dengar saya. Ada satu calon bebas ni apa ini? Apa pentingnya? Ada harapan. Dorang ini masuk warisan. Seperti harapan. Saya tidak tahu, lupa sudah namanya. Lepas itu masuk warisan. Lepas itu bila masuk warisan dia mau calon. Bila mau calon dia bilang, Datuk Seri kalau saya tidak diberi calon saya tanding bebas. Bagus juga orang. Jadi diukutnya saya. Baru saja masuk. Masa saya tubuh warisan, saya putih orang masuk, orang tidak masuk. Sekarang ini sudah masuk, mau minta calon. Bagus punya orang itu. Beliau balan. Hadirin yang dirahmati sekalian, kita pilih orang. Saya pilih Siang Nurlah oleh kerana ada pengalaman pentadbiran. Saya minta tolong. Kita nak susun atur supaya tokoh-tokoh yang ada pengalaman dalam sistem pentadbirannya, supaya kita boleh takbir sebaik mungkin Sabah ini dengan tokoh-tokoh yang ada kebolehan mentadbir mereka. Itu yang kita nakkan. Pasal apa si Justin dipilih? Pasal suara orang muda mesti ada. Jangan suara semuanya. Pasal pengundi pun ramai orang muda. Kalau semua macam kita orang tua mau jadi calon, tidak ada muda mengundi. Betul tak? Ada. Janganlah semua pula orang muda tinggalkan orang tua. Tidak akan ada orang muda kalau tidak ada macam kami. Adunkan bersama itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, bukan mudah dalam pilihan raya kali ini, tapi kita yakin apa yang kita kerjakan. Tuhan itu Maha Kuasa itu. Betul itu Datuk. Si Musa ingin dibawanya saya pergi mahkamah, dia ketua menteri, tapi tidak Tuhan. Hari ini bertanding pun tidak jadi calon. Allah Subhanahu Wa Taala itu, bayangkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada saja kalau kita berniat berlaku baik di muka Tuhan. Beramal. Jadi saya harap sungguh terkadang itu dalam dunia politik ini, di sinilah parti kita tidak boleh cakap. Di sinilah waktunya parti kita tidak boleh minta. Pasal lambang ini mana boleh cakap ini? Undilah saya itu. Tidak boleh cakap. Bila kita dibagi kertas undi itu, bukan ada rupanya, bukan ada wajahnya. Pilihan raya telah lalu itu
punya berat dalam kehidupan saya gelanggang politik. Di penjara saya, tidur di lantai, tidak ada tilam, tidak ada bantal. Kalau orang lain lari sudah, rehat sudah. Bukan tidak boleh rehat, saya pun boleh rehat. Pensiun saya, pensiun menteri, pensiun MP, cukup itu. Kalau dalam 20.000 cukuplah itu sebulan. Mustahil tidak boleh cukup makan sama bini saya. Tapi bila saya lihat keadaan, orang bilang, Sabah ini kalau kita yang pensiun semuanya akan habis kayu balak. Kita kena perbetulkan keadaan pentadbiran negeri Sabah ini untuk generasi di Sabah. Macam mana perubahan? 2 tahun saya ubah pentadbirannya, reform, structure. Pegawai kerajaan, dan Tuan Pula pun tahu. Naikkan pangkat semua, gaji. Setiausaha kerajaan negeri, pegawai-pegawai daerah, presiden, majlis perbendaharaan. Dulu skala C saja, sekarang semuanya skala B. B ke A? Skala A, gaji. Bayangkan dia lepaskannya skala A, gajinya kalah lagi gaji YB. Gaji YB baja berapa aja? 6.000 saja. Super skala A itu lebih 10.000 setiap bulan. Saya beritahu dia, mula saya kenal, saya panggil dia pergi kata, saya kenal bapakmu, saya kenal abangmu itu sangkatan dengan saya. Saya beritahu, kau bertanya, dia tidak minta ini, dia tidak melobi. Mana dia melobi? Tidak antar pun orang lain melobi. Tapi saya menilai, saya ini sudah lama politik, menilai semua orang. Saya tahu apa akal orang itu di bawah itu. Ada yang tajam sampai baju, ada yang sudah sedia bendera. Pemaktal siang jadi calon sih. Kita kena menilai sedalam-dalamnya siapa yang kita nak tunjukkan. Kalau tidak, saya selaku presiden, saya tidak mau berdosa itu. Ini kita beramal. Pastikan orang-orang ini bila jadi calon, bila jadi YB, berhikmatlah untuk rakyat. Jangan berhikmat. Itimbang bang abud dan tahun bang dari YB itu pahiyana lumana. Pahikana keritana. Mbagi heka keritana, mbagi heya lumana, heka nandana. Magmula kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya harap sungguh kali ini pilihan raya ini cukup penting bagi kita untuk menentukan masa depan negeri sana. Pasal itu saya tidak mau terikat. Perjanjian 63, 20 perkara, bukan ASNO yang jayakan, bukan Berjaya yang jayakan, bukan PBS yang jayakan, bukan UMNO yang jayakannya. Yang menjayakan sehingga 17 perkara dipersetujui oleh kerajaan persekutuan ialah Parti Warisan Sabah. Kita bawa pergi Parlimen Pindaan Perlembagaan 1/2, muka surat pertama perlembagaan, artikel 1/2. Apa arti dia? Arti dia definisi Malaysia. Apa definisi Malaysia? Malaysia adalah terdiri daripada wilayah, waktu itu Tanah Melayu, Melayu. Wilayah Sabah, waktu itu Nor Borneo. Wilayah Sarawak, wilayah Singapura, waktu itu Singapura masuk. Kedudukan wilayah ini jauh berbeda dengan negeri. Pasal itu kuasa immigration ini tertakluk kepada kerajaan negeri Sabah. Hari ini, kalau ada sesuatu perkara yang boleh memudaratkan keselamatan negeri Sabah, saya boleh halau mereka tidak boleh masuk ke Sabah ini. Itu kuasa mutlak kerajaan ini. Tidak ada berlaku di Perlis, tidak ada kuasa di Perak, tidak ada di Pulau Pinang, tidak ada di Kedah, tempat kampung istri saya. Cuma di Sabah saja dengan Sarawak itu. Pasal itu perbedaan dia wilayah. Kita di Sabah ini dalam perjanjian perlembagaan ada 20 perkara. Kerajaan persekutuan bertanggung jawab dalam perlembagaan untuk membangunkan negeri Sabah. Suka tidak suka,
dia kena jaga keselamatan polis, bagi gaji, buat hospital, buat sekolah. That is under constitutional responsibility to the federal government. Tapi mereka nyatakan bahwa kalau tidak ada kerjasama sama kerajaan persekutuan, mati orang Sabah ini. 60 tahun kerjasama, masih susah kita ini. Air pun tidak ada ya. Di Sibatik itu masih susah di Sibatik orangnya. Bagus lagi di Indonesia itu sudah membangun sebelah Sibatik itu. 60 tahun masih susah gitu. Di Kelantan pas perintah 40 tahun tidak mati orang Kelantan ini. Masih hidup orang Kelantan ini. Masakan kita mati? 15 tahun Pulau Pinang ditakdir oleh pembangkang, masih hidup Pulau Pinang itu. Takkan pula kena di Sabah. Kamu susah kalau kami tidak bersama dengan kamu. Pangainalah hati hal dipang saja itu. Insya Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita rancang, kita bangunkan, pastikan. Pasal itu saya tubuhkan Kementerian Pelajaran Negeri Sabah ini. Pasal apa Kementerian Pelajaran Inovasi? Berapa universiti yang ada di Sabah ini? Keluar TV itu, kasih tua, kasih Menteri Pelajaran ini, Kerajaan Persekutuan. Di Kuala Lumpur 39 universiti yang ada. Berapa belanja satu universiti? 500 juta. Sekurang-kurangnya satu universiti. Takkan di Sabah satu universiti saja. UMS. Anak tawa kalau pergi sekolah diantar. Di Sarawak 3 universiti. Keting University, Monash University. Di Sabah UMS. Yang lain-lain itu cawangan branch. Ada branch, ada branch ini. Ini bukan cawangan saja. Bukan full-fledged university yang ada. Insya Allah, kalau diizinkan dilanjutkan usia diberi kesehatan, kita menang pilihan raya. Kita akan pastikan. Kena ada universiti di Pantai Timur satu. Kena ada universiti satu di Keningau itu. Kena ada universiti satu di Sandakan itu. Takkan kita tidak boleh mampu. Kalau Sarawak boleh buat 3, takkan Sabah tidak boleh buat lagi. Jangan hanya tepuk, tapi undi itu. Tetap itu dah tahu tetap. Tetap. Betul tak kapal lah itu. Saya tetap, tapi saya bimbang dan takut itu. Kalau datang 200, saya tidak ada duit. Jangan membayang. Sabah kita punya. Bagus itu. Tapi bila sudah kena 200 kita punya. Jangan ubah pendirian kita. Kita kena tegak. Tapi saya yakin, insya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya telah lalu. Kita berhadapan dengan BN. Di Kuala Lumpur mereka kerajaan. Pilihan raya lalu. Di Kuala Lumpur mereka kerajaan. Di Sabah mereka kerajaan. Hari ini, pilihan raya ini, mereka kerajaan di Kuala Lumpur, tapi warisan kerajaan diberikan oleh Sabah. Masakan kita tidak boleh tumbangkan. Yang menentukan siapa menang, siapa kalah ialah orang Sabah. Banyak sudah datang itu bagi ceramah. Perdana Menterinya, menteri-menterinya, mantan Perdana Menteri semua datang. Duduk di Sabah, duduk di Tawau. Masakan orang Sabah, orang Tawau ini tidak boleh membuat pendirian keputusan. Don't tell us what we can do. We know as a Sabahan what we want, what we can do for our Sabahan people. Jangan ajar kita mana parti yang kita mau undi. Kita tahu kita rakyat Sabah, tahu siapa kerajaan yang kita mau di Sabah. Alhamdulillah. Kalau semangatnya kuat, hari ini balik ke rumah masing-masing, jangan hanya pujuk istri anak, kamu pujuk jiran-jiran itu. Cerita, amalan
Bila kita pangkah itu, kita berjalan, kita pangkah 26 hari bulan, jangan pikir pasal 200 itu. Woi, dah. Pikirkan pasal... Pikir kapal itu. Saya tidak tahu pasal dorang cerita, betul tidak betulkah di setengah tempat macam di Bengawan banyak sudah dorang bagi itu barang ini. Tapi saya ini tidak ada duit, mau bagi-bagi. Cuma saya tidak banyak duit, saya banyak untuk beramal membantu rakyat di sana. Pastikan jangan undi yang ada. Ini hak kita. Ini tidak boleh jual. Maksud hak kita yang mengundi. Pasal apa? Itu kamu punya. Pasal apa kamu punya? Pasal tangan kamu yang mengundi. Bukan tangan orang yang mengundi. Kamu tidak perlu bayar. The right for you to vote, don't sell. Tapi tangan ini tidak perlu dibayar untuk menekan pen untuk mengundi. Tapi tangan ini tolong jangan jual masa depan anak. Pastikan tangan ini memangkah untuk masa depan anak kita dalam pilihan raya kali ini. InsyaAllah saya yakin kita akan mendapat kejayaan dalam pilihan raya pada kali ini. Kita doa kepada Allah. Boleh? Boleh. Boleh? Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.